sahabat-sahabat kita berada di Palestin, Mesir, di Syria, Yaman, Selatan Thai, di Rukia, di Morocco, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita, guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk nama baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamimil khair ya fattah ya 'alim iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ini sepatutnya kita sambung bacaan kitab Sirah. Cuma bertepatan pada 12 Rabiul Awal pada hari Khamis ni, boleh tak saya nak minta izin untuk kita buat ulang kaji memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Pertamanya Allah izinkan kita untuk bertemu untuk sekian kalinya Rabiul Awal pada tahun ini. Kita rasa bersyukur. Dan yang keduanya, rasa syukur sangat-sangat dalam diri kita kerana Allah bangkitkan kita di antara makhluk Allah yang menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu makhluk yang sangat agung. Rasulullah ni bukannya sekadar Nabi, seorang Rasul, tetapi dia adalah makhluk yang sangat agung dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan agung semata-mata, tapi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak ayah dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita lihat pertamanya bagaimana besar dan agungnya Allah berikan ataupun Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan pernah berlaku satu peristiwa kepada Nabi Allah Adam AS. Terjadi satu peristiwa kepada Nabi Allah Adam AS ketika Nabi Allah Adam AS makan buah khuldi. Makan buah khuldi dengan Hawa, nenek kita tu. Lalu Allah perintah keluar daripada syurga untuk menempati dunia. Lalu waktu dikeluarkan tu tadi, Nabi Allah Adam diilhamkan oleh Allah SWT ataupun diajarkan oleh Allah SWT untuk meminta ampun pada Allah dengan ungkapan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi bacaan tersebut dalam tafsir menyebutkan bukan hanya sekadar dia membaca sedemikian, tapi doa tersebut disandarkan terus kepada bibarakati Muhammad Rasulullah, bibarakati Muhammad Rasulullah. Sehingga kan Allah SWT bertanya kepada Nabi Allah Adam AS, wahai Adam, kenapa dan daripada mana kau tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Sedangkan waktu tu manusia hanya ada di kalangan Adam, Nabi Allah Adam dan Hawa. Jadi bila Allah Ta'ala tanya mak, ayah dia rahmati oleh Allah SWT, jangan kita sangka ke Allah Ta'ala tak tahu, tapi dia nak bagi tahu. Allah bila bertanya, bukan dia tak tahu, tapi dia nak bagi tahu. Jadi ketika itu Nabi Allah Adam AS, dia menjawab, wahai Allah, ketika kau memasukkan, kau memerintahkan kepada Israel untuk masukkan roh ke dalam jasadku, maka roh dimasukkan. Bila roh dimasukkan, sampailah roh tadi ke mukaku, kepalaku dan melepasi dadaku.
Waktu tu mataku terbuka dan melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Dan sewaktu tu aku melihat arasy Engkau, wahai Allah. Terpandang pandanganku, mataku melihat arasy-Mu. Dan ketika aku melihat arasy-Mu tu, wahai Allah, aku melihat di situ nama-Mu, Allah. Di dinding arasy itu ada nama-Mu, wahai Allah, ada Allah. Dan di samping nama-Mu, wahai Allah, itu ada nama Muhammad. Dan aku yakin bahawa mana mungkin nama-Mu yang agung itu, di sampingnya itu satu benda ataupun satu makhluk yang sangat biasa. Sudah pasti dia adalah makhluk yang sangat agung. Lalu dengan aku rasakan itu adalah makhluk yang paling agung, sehingga akhirnya aku sertakan nama yang agung tadi pada doa permohonan ampunku kepada-Mu, wahai Allah. Jadi di arasy tu, mak, arasy tu sendiri, arasy tu agung tak? Arasy tu agung. Lalu Allah meletakkan arasy yang agung tadi tu, mak, dengan nama Allah, Allah. Dan di samping Allah tu pula ada nama Muhammad. Nak gambarkan betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Mukasyafatul Qulub yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketika Allah SWT jadikan arasy, Allah Ta'ala jadikan arasy, arasy tu bersifat liar. Dia bergolak tu, mak. Lalu ketika dia bergolak, goyang tadi tu, maka Allah SWT pasakkan arasy tadi, mak, dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika Allah pasakkan arasy tadi dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, waktu tu arasy tu baru berhenti, duduk diam. Nak gambarkan betapa agungnya Rasulullah SAW, walaupun jasadnya tu belum ada, tetapi namanya tu dikenali setiap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga, mak, kalau kita lihat agung tak agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mak. Sehingga kan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diceritakan Jibril, Israel dan Israfil. Jibril, Israel dan Israfil datang. Allah perintahkan mereka bertiga datang jumpa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, memberitahu kepada Nabi Allah Ibrahim bahawa Sarah dalam keadaan hamil. Jadi ketika itu Allah sendiri melakarkan ungkapan itu dengan disebut bahawa anak yang sedang dikandungkan itu namanya Ishak, dan anak Ishak itu Yakub. Sehingga sampailah selesai misi kedatangan Jibril, Israel dan Israfil tadi, dan terus pergi ke Sodom untuk hancurkan Sodom. Dipendekkan cerita, waktu berlalu pergi, Nabi Allah Ibrahim itu bermunajat pada Allah. Dan Allah ceritakan kelebihan anak keturunan yang akan lahir daripada Ishak dan Yakub ini adalah generasi Nabi dan Rasul yang Allah berikan kitab kepada mereka. Sehingga kan Allah SWT, Nabi Allah Ibrahim AS tanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa begitu besar nikmat yang kau berikan kepada Ishak dan Yakub serta keturunannya, sedangkan bagaimana pula keadaan Ismail yang terpaksa melalui kehidupannya duduk bersendirian di tengah-tengah padang pasir yang gersang. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini sebagai seorang ayah tu rasa sedih. Anak yang lahir Ishak dan keturunannya Yakub tu diangkat menjadi Nabi, Rasul, diberikan kitab, tapi Ismail tu dia dipinggirkan. Lalu Allah SWT kata, wahai Ibrahim, akan kuberikan sesuatu pada Ismail yang tidak ada kelebihan itu pada yang lain. Apa kelebihan dia? Di antaranya tanah haram Mekah dan juga pembinaan Kaabah serta ibadah yang ada di atasnya itu, sehingga menjadikan tumpuan bagi seluruh manusia. Dipanggil ibadah haji. Dan juga di antara ibadah yang menjadi tumpuan lagi, iaitu ibadah kurban.
Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kuberikan daripada sulbi Ismail itu lahirnya Nabi akhir zaman, penutup bagi seluruh Nabi, dan dia adalah makhluk yang agung bagi seluruh alam. Nanti Nabi Allah Ibrahim terusnya, kerana dia dengar sendiri daripada ungkapan Allah SWT. Allah Ta'ala sebut pada Nabi Allah Ibrahim, Allah bagi sebegitu ujian kepada Nabi Allah Ismail itu, rupanya nak diberikan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih agung daripada sulbi. Nah, ini dia. Sampailah kita turun daripada Ismail, kemudian turun sampailah kepada Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ni, ya, mak ini kasih oleh Allah SWT. Ya, daripada Abdul Muttalib tu lahir anak 10 orang, anak Abdul Muttalib. Dan isterinya ada 4 ke 5 orang. Ada riwayat kata 4, ada yang kata 5, ada 6. Bahawa waktu tu belum lagi persyariatan 4 orang isteri. Jadi ketika tu lahirlah di kalangan isteri tadi anak yang bernamanya Abdullah, saudara seibu sebapa, iaitu Abu Talib. Ni Abu Talib ni mak saudara seibu sebapa dengan Abdullah. Rupanya daripada Ismail tadi turun sampailah kepada Hashim, Hashim kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib sampailah kepada Abdullah. Sulbi itu berjalan, dan janji Nabi SAW bahawa keturunannya itu pertamanya bersih dan suci daripada perkara-perkara syirik, dan yang kedua bersih daripada zina. Itu janji Nabi tu sampai ke atas tu. Memang Allah Ta'ala pelihara. Jadi sampailah kepada Abdullah. Bila Abdullah remaja, ketika tu mak Abdullah ni sebelum kahwin lagi memang sangat-sangat disayangi oleh keluarganya dan sangat-sangat disayangi oleh seluruh penduduk Mekah. Itu memang ciri-ciri yang ada pada Abdullah yang tidak ada pada adik-beradik lain. Sangat-sangat disayangi. Kenapa mak? Kalau kita lihat dalam huraian ulama-ulama sirah kata Abdullah ni sangat-sangat disayangi ni kerana sampai tahap, kerana disebabkan dia menggendong cahaya Nur Muhammad tadi pada sulbi dia. Itu yang sehinggakan sampaikan sesiapa yang melihat Abdullah tu rasa sayang. Perempuan pula sampai menggila-gilai, tergila-gila kalau bahasa kita kan, tergila-gila. Itu yang sampai ketika Abdul Muttalib dengan isteri dia nak bawa Abdullah pergi nikah tu mak, nak bernikah dengan Aminah tu, mereka terlebih dahulu pergi tawaf sebanyak 7 kali. Selesai tawaf tu nak berjalan keluar tu, nak pergi nikah tu mak, ditahan lagi dengan perempuan. Ada lagi perempuan yang menahan Sayyidina Abdullah ni mak. Dia kata, wahai Abdullah, jangan kahwinilah aku. Wahai Abdullah, kahwini aku, dia kata. Kenapa mesti perempuan lain, tidak aku? Cuba bayangkan sampai tahap macam tu. Kegilaan penduduk Mekah, terutamanya perempuan, kepada Sayyidina Abdullah. Lalu akhirnya berkahwinlah, dikahwinkan Abdullah dengan Aminah tadi. Bila dikahwinkan mak, dipendekkan cerita, mereka pun menetap di Mekah. Tak lama, hanya 2 bulan saja. Riwayat menyebutkan 2 bulan. Dan ulama sirah sebut perkahwinan itu tak lebih hanya sekadar nak memindahkan cahaya Nur Muhammad itu, benih tadi itu, daripada Abdullah, nak bawa cahaya Muhammad itu masuk ke dalam rahim Aminah. Dan jadi penyebabnya mak, keturunan susul jalur Abdullah tu naik ke atas tu daripada Rasulullah sendiri. Sampailah ke atas tu nenek moyang dia memang jenis orang pergi berdagang. Jadi Abdullah tu pun bila sampai masa dia pergi berdagang. Dia pergi berdagang kat Syam. Bila selesai berdagang di Syam tu, waktu balik singgah ke Yathrib. Kerana pergi ziarah keluarga-keluarga, terutamanya keluarga keluarga dia sendiri, dan juga keluarga Aminah tadi di Yathrib. Jadi bila keluarga dapat tahu Abdullah balik daripada berdagang, singgah ke Yathrib, datang ke Yathrib ziarah keluarga, mereka rasa seronok. Daripada satu rumah ke satu rumah dibawa pergi ziarah. Lepas tu tak cukup ziarah saja, dimakan. Beberapa hari Sayyidina Abdullah ni ada di Yathrib tu mak, sampailah akhirnya waktu kemuncak pulang, nak pulang ke Mekah.
Jadi bila nak balik ke Mekah ni, keluarga yang ramai di Yasrib, sebab kedua-dua pihak tu ada keluarga di Yasrib. Sayyidina Abdullah daripada Abdul Muttalib pun, Abdul Muttalib mak dia orang Yasrib. Mak dia orang Yasrib. Dan isteri Aminah pun orang Yasrib. Jadi waktu nak balik tu, bekalan banyak disiapkan. Cuba bayangkan kita balik kampung. Kalau kita balik kampung, orang kata balik kampung ni apa? Bawa balik durian, bawa balik petai, bawa balik jering. Jadi di apa? Dibungkus semua makanan-makanan. Bahkan bila mereka dapat tahu bahawa Aminah tu dalam keadaan hamil lagi, macam-macam dibekalkan tadi untuk diberikan kepada Aminah. Lalu kemuncaknya waktu diletak di atas unta tadi, dah siap semua, berkemah semua. Waktu itulah Sayyidina Abdullah tadi naik atas unta tadi tu, mak rebah. Bukan terjatuh ataupun tergelincir, rebah, tiba-tiba rebah. Dia rebah daripada unta itulah yang terus sakit panjang. Kemudian daripada sakit itulah dia meninggal dunia. Jadi berita Sayyidina Abdullah sampai ke Mekah, dia beritahu kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, keluarga seluruhnya rasa sedih, dan berita itu disampaikan kepada Aminah. Aminah lagi sedih sebab tak sampai setahun, 2 bulan saja dapat bersama dengan Sayyidina Abdullah. Dan lebih-lebih lagi waktu tu dia dalam keadaan awal hamil. Tapi dia sendiri pun tak tahu pada awalnya dia tu hamil. Sampailah ketika Allah perintahkan dalam kitab Zanji. Ini dalam kitab Zanji pula menceritakan bahawa Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Adam AS, setiap bulan tu turun mak. Sama ada Nabi Allah Adam AS turun ataupun Nabi Allah Musa AS turun. Sama ada dia datang secara zahir ataupun datang secara mimpi. Tapi yang kuat kata datang secara mimpi. Dia datang kepada Aminah ketika tu, beritahu pada Aminah, wahai Aminah, kau sedang hamil, dan jaga kandungan kau, kerana kandungan kau ini adalah anak yang akan diangkat menjadi makhluk agung, seorang Nabi dan seorang Rasul. Itu yang dia tahu tu, dia dalam keadaan hamil. Jadi akhirnya mak, perjalanan kehamilan Sayyidatina Aminah ni mak, Masya Allah, tidak sebagaimana wanita-wanita hamil yang lain. Kalau wanita-wanita hamil yang lain tu macam mana mak? Ada rasa loyin. Rasa apa? Rasa mual. Kan lagi-lagi pergi klinik, bila doktor sahkan, oh puan hamil je, waktu tu terus mual. Padahal tadi tak mual pun. Kan? Waktu itulah rasa mual, waktu itulah rasa apa mak? Teringin, mengidam. Masa itulah mengidam macam-macam. Teringin nak makan biji kopi. Saya pernah dapat soalan dari seorang hamba Allah, apa hukumnya seorang wanita hamil yang mengidamkan sabun mandi? Saya kata telan je lah, kalau boleh telan. Macam-macam soalan mak. Biji kopi tu tak payah cakap lah. Ustaz 9 bulan duduk dekat bawah katil. Macam-macam. Tetapi perkara tersebut tidak berlaku kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Tak berlaku. Sehingga kan dia sendiri pun tak mengetahui dan tak merasai macam mana beratnya hamil tadi. 9 bulan dilaluinya di bawah kandungan yang besar tu, tak ada rasa. Tak sebagaimana perempuan hamil yang lain. Ini satu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada bonda Nabi SAW, nak gambarkan yang digendong itu mak, yang dikandung tu adalah makhluk agung. Sampai mudah begitu sekali Allah berikan kepada Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Sampailah cukup 9 bulan mak, dipendekkan cerita. Hari Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Mengikut hadis yang sahih, Nabi sebut 3. Hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Ni 3 ni Nabi sebut ni. Hari Isnin, bulan Rabiul Awal, tahun tu tahun gajah. Tak disebut tarikh. Nabi tak sebut tarikh. Itu sebabnya tarikh tu khilaf. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab
sirah, termasuk kitab sirah yang kita baca ni disebut 9 Rabiul Awal. Tapi ma'ruf, kebanyakan yang pegang, yang ketahui, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Salah tak? Tak salah, mana-mana salah. Sebab ada 3-4 pandangan. 9 tu yang paling banyak para ulama pegang, tetapi yang ma'ruf, yang dikenali, iaitu 12 Rabiul Awal. Jadi hari Isnin pagi Nabi nak lahir tu hari Ahad. Hari Ahad tu, malam tu, suasana keadaan dunia ketika tu digambarkan dalam keadaan tenang sangat. Angin dia sepoi-sepoi, tak sejuk, tak panas, tenang, bulan mengambang ketika kan 12 Rabiul Awal tu kan dah nak masuk bulan cukup tu. Terang sangat. Lepas tu binatang-binatang sampai diceritakan cengkerik apa semua senyap-senyap. Jadi ketika malam tu kita pergi ke Yathrib. Di Yathrib ni telah ditempati, menempati. Orang Yahudi menempati Yathrib, duduk kat Yathrib tu. Kerana semata-mata mereka mengharapkan bahawa Nabi akhir zaman tu akan lahir daripada kalangan mereka. Itu di Yathrib. Itu yang sampaikan seramai-ramai Yahudi daripada Palestin tu mereka berpindah ke Yathrib semata-mata mengharapkan Nabi akhir zaman yang akan bangkit di Yathrib itu daripada kalangan mereka. Jadi ketika tu malam tu di Yathrib, salah seorang daripada Yahudi tu duduk di atas sutoh. Sutoh ni apa? Panggil apa? Kita Malaysia tak ada sutoh Sutoh ni orang Arab ni dia punya rumah ni atas tu dia ada apa, loteng, tapi loteng ni terbuka. Kita ada atap. Kan kita ada atap, tapi dia tak ada atap. Atas tu dia apa, di simen, dan dia orang boleh duduk atas tu, dipanggil sutoh. Jadi orang Arab ni, Yahudi ni duduk kat atas tu sambil melihat langit, dia tengok terbit satu bintang. Terbit satu bintang yang mana bintang itu membawa maksud bahawa malam tu akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Jadi Yahudi tadi bila tengok anak bintang tu terbit dia punya pekik, dia jegit sekuat-kuat sampaikan seluruh Yahudi yang ada ketika itu keluar berbondong-bondong. Bila keluar tanya kenapa, dia kata aku melihat bintang yang terbit pada malam ini menunjukkan bahawa Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan itulah. Yang akhirnya seramai-ramai Yahudi tu diketuk setiap rumah mereka. Dia ketuk, tanya tak ada wanita yang nak bersalin tak malam ni. Dia ketuk, tak ada. Lepas tu ada yang nak bersalin, dah bersalin pula anak yang lahir tu anak perempuan. Yang ulama tafsir menyebutkan, ulama sirah menyebutkan bahawa malam tersebut sampailah ke pagi mereka ketuk daripada satu pintu ke satu pintu, daripada satu pintu ke satu pintu, tetapi sampailah terbit matahari, terbit fajar pagi itu tidak ada seorang pun wanita hamil yang bersalin di Yathrib malam tu dengan izin Allah, kecuali dia melahirkan seorang anak perempuan. Sehingga akhirnya rasa kecewa dalam diri mereka. Apa yang mereka harapkan selama ni, perkara tersebut tidak berlaku. Yang rasa marah sangat tu mereka dengan bangsa Arab. Itu di Yathrib. Di Mekah pula di Mekah tu ada seorang Yahudi, diceritakan seorang Yahudi. Dia bila nampak saja terbit anak bintang tadi ketika tu dia jumpa Bani Quraisy. Bila dia jumpa Bani Quraisy kan keturunan Nabi, keluarga Nabi. Lalu dia kata tahniah diucapkan kerana malam ni lahirnya anak ataupun lahirnya Nabi akhir zaman daripada kalangan kamu, dia kata. Dia dapat berita tu. Sebabnya Allah SWT sendiri sebut dalam Quran bahawa Yahudi dan Nasara ini mereka jauh lebih mengenali Nabi dibandingkan mereka mengenali anak mereka sendiri. Dia tahu, dia kenal, dan mereka pasti. Cuma mereka tak beriman kerana apa? Kerana ada kepentingan mereka dan harapan mereka bahawa Nabi akhir zaman itu akan lahir daripada kalangan mereka.
Itu yang bila disebut saja malam tu, besok pagi tu mak, bila cakap dia beritahu Bani Quraisy, salah seorang keluarga daripada Abdul Muttalib tadi dia beritahu, mula-mula dia senyap aja. Yang daripada keluarga Bani Quraisy tadi tu semua senyap, tak cakap apa-apa, sebab mereka tak tahu apa-apa berita. Bahkan berita tu pula sampai kepada Abdul Muttalib malam tu, Yahudi tu bagi tahu. Tapi tak tahu apa-apa sebab tak nampak apa-apa, dan tak terfikir pun bahawa malam tu Aminah akan melahirkan anak. Sampailah pagi hampir fajar mak, Aminah mula rasa sakit. Dia rasa sakit tadi. Bila dia rasa sakit, Sayyidina Abdullah bila dia meninggal mak, dia tinggalkan seorang khadam yang nama dia Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ni lepas meninggalnya Sayyidina Abdullah tadi, Ummu Aiman duduk dengan Aminah. Sebab Ummu Aiman ni mak, kalau boleh baca kisah Ummu Aiman, sebab Ummu Aiman ni adalah satu-satu manusia yang paling lama duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang bertanggungjawab menyambut kelahiran Nabi, sampailah Rasulullah wafat pun dia masih lagi ada. Dan Rasulullah masih lagi berulang-alik sampailah Rasulullah wafat ke rumah Ummu Aiman. Baca kisah. Jadi bila Sayyidina Aminah mula rasa sakit nak bersalin tu, dia pun bagi tahu Ummu Aiman, minta tolong cari seorang untuk sambut anak, rasa macam dah nak bersalin ni, dia kata. Yang akhirnya Ummu Aiman bila siap-siap mak, dia keluar daripada rumah, dia pun tak tahu nak pergi mana, dia tak tahu nak minta tolong siapa. Tak tahu nak pergi mana, tak tahu nak minta tolong siapa. Jadi dia pegang tali unta dia tu. Dia pegang saja tali unta tu mak, unta tu tarik dia. Unta tu berjalan tarik Ummu Aiman tadi, dia tarik. Ummu Aiman pun ikut sebab dia sendiri pun tak tahu, dia ikut unta tu. Jadi unta tadi berjalan mak, dengan izin Allah SWT punya unta tu tarik Ummu Aiman tadi sampailah ke penghujung kampung. Kalau bahasa kita tu sampai hujung kampung. Sampai ke hujung kampung tadi, unta tadi berhenti. Bila dia berhenti betul-betul dekat sebuah rumah, waktu itulah Ummu Ummu Aiman tadi dia ketuk pintu rumah. Bila ketuk pintu rumah, buka pintu rumah tu, rupanya yang buka tu mak adalah Ummu Syifa. Siapa Ummu Syifa? Mak kepada Abdurrahman bin Auf. Mak kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi Ummu Syifa tanya kenapa Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman kata Aminah dah sakit nak bersalin tu, jadi tak ada nak minta bantuan untuk sambut baby, dia kata. Jadi Ummu Syifa pun siap-siap mak, dia siap-siap tadi, dia pun keluar. Mereka berdua pun balik dengan unta tadi, balik semula ke rumah Aminah. Balik sampai ke rumah Aminah, Ummu Syifa pun masuk ke dalam mak, tengok Aminah dah makin sakit. Tengok baby dah nak keluar mak. Ketika tu waktu Rasulullah SAW nak lahir tu mak, 3 orang manusia yang menyambut kelahiran Nabi dan 3 orang wanita yang Allah datangkan daripada syurga untuk mengiringi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 manusia, 3 tu yang duduk, yang pertamanya Ummu Syifa, yang keduanya Ummu Aiman, dan yang ketiga Suwaibah. Siapa Suwaibah ni mak? Khadam kepada Abu Lahab, pembantu Abu Lahab. Jadi ketika tu dia pun ada dekat rumah Aminah ketika tu, bila kata Aminah dah mula sakit. Dan 3 orang wanita lagi, wanita mulia yang Allah Ta'ala datangkan tu pula mak, untuk mengiringi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya Hawa, nenek kita. Nenek turun daripada syurga, Allah perintah. Yang keduanya mak, nenek kita yang Allah Ta'ala muliakan, isteri kepada Fir'aun, Asiyah. Dan yang ketiga iaitu Maryam, bonda kepada Nabi Allah Isa AS. Jadi 3 orang ni Allah perintah supaya turun ke bumi untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Sampailah saat, detik yang Allah Ta'ala telah tetapkan, maka lahirlah Nabi SAW. Rasulullah lahir tu mak,
Riwayat menceritakan Rasulullah lahir dalam keadaan bersih. Kita kalau lahir ada lemak-lemak, ada kotor, lemak, ada darah. Rasulullah tak, dia lahir dalam keadaan bersih. Dan pandangan yang kuat mengatakan Rasulullah SAW lahir dalam keadaan dah siap disunat. Siap sunat lah. Jadi bila lahir saja tadi, terus ambil musyifat sambut saja Rasulullah dari lahir itu pula mak dalam keadaan ada dua riwayat. Satu riwayat menyatakan bahawa lahirnya Rasulullah tu dalam keadaan cahaya yang penuh daripada tubuh dia. Lahir itu sama dengan cahaya, dan cahaya itu lahir daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat yang kedua pula menyatakan bahawa ketika Rasulullah lahir itu dalam keadaan Rasulullah tu memandang ke langit, dan memandang pandangan Rasulullah ke langit itu sampai melahirkan cahaya daripada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar cahaya sekuat-kuat. Jadi umur syifat tadi dapat saja Rasulullah tadi lahir saja, terus dibalut diletakkan dekat atas dulang. Jadi cahaya yang terlalu kuat tadi, Aminah perintahkan kepada Ummu Aiman tadi, wahai Ummu Aiman, tolong tutup, dia kata, lubang, setiap lubang-lubang yang mengeluarkan cahaya itu ditutup, dia kata, disumbat dengan kain. Ya, akhirnya disumbat. Sebab apa mak? Cahaya tadi keluar dan tidak ada satu ruang dan tempat pun yang tidak mengena daripada cahaya yang datang daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ketika itu seluruh penduduk Mekah mak rasa keheranan, pelik dan takjub melihat tadi. Ya, akhirnya Rasulullah tu dipanggil sebagai bayi pelik. Ya, Rasulullah tu panggil bayi pelik. Pagi tu mak mereka cari cahaya tu datang daripada mana. Jadi bila dicari, rupanya datang daripada rumah Aminah. Ya, akhirnya pagi tu mak, rumah Aminah tu dikelilingi oleh penduduk Mekah. Rumah Aminah tu dikelilingi penduduk Mekah kerana mereka mendapati cahaya yang sangat kuat tu datang daripada rumah Aminah, sehingga dijolok bayi yang lahir itu adalah bayi pelik. Ya, akhirnya Suhaibah Aminah, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha minta pada Suhaibah supaya, kerana adat orang Arab ni mak, bila lahir anak, maka orang pertama yang boleh tengok anak tadi tak boleh orang lain kecuali pak dia, ayah dia. Jadi sebabkan Rasulullah lahir dalam keadaan yatim mak, maka ketika tu yang wajib tengok adalah tok dia. Jadi kerana cahaya yang terlalu kuat tadi diletakkan atas dulang, kemudian ditutup satu bekas belanga biru, besi, penutup besi kerana tutup cahaya yang terlalu kuat tadi. Minta musyifat supaya letak dalam bilik, tutup lagi bilik tu. Suhaibah pula minta pergi panggil Abdul Muttalib. Dan Suhaibah bila keluar saja ketika tu, dia keluar, dia berlari-lari kecil nak pergi cari Abdul Muttalib. Di tengah-tengah jalan mak, tiba-tiba dia jumpa Abu Lahab. Tembung Abu Lahab. Jadi bila bertemu dengan Abu Lahab, dia tanya, wahai Suhaibah, nak ke mana ni dalam keadaan tergopoh-gapah ni? Suhaibah kata, wahai tuan, dia kata, wahai tuan, dia kata, kan tuan dia kan, wahai tuan, dia kata, Aminah telah selamat melahirkan anak. Dengar Abu Lahab tadi punya seronok mak, ya Allah. Seronok kenapa? Pertamanya dia teringatkan adik kesayangannya Abdullah tadi, mengingatkan dia kepada adik kesayangannya Abdullah. Lalu dia tanya lagi, anak lelaki ke anak perempuan? Anak lelaki. Lagi takjub, dia kata. Sebab Arab masa tu zaman jahiliah mak, tak ada dengar anak lelaki. Anak lelaki tu rasa bangga. Jadi kerana rasa bangga, rasa seronok, tak semena-mena dia kata, wahai Suhaibah, hari ni, pagi ni, dia kata, aku merdekakan kau wahai Suhaibah. Aku merdekakan kau wahai Suhaibah. Suhaibah punya rasa seronok tu sebabnya mak, dalam satu hadis Sahih Bukhari, dalam satu hadis sahih yang takhriq oleh Imam Bukhari daripada Sayyidina Abbas. Siapa Sayyidina Abbas ni? Sayyidina Abbas ni bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat daripada Sayyidina Abbas. Satu hari mak, Sayyidina Abbas ni setelah mati Abu Lahab. Abu Lahab ni dia dah mati. Jadi Sayyidina Abbas ni dia mimpi jumpa dengan Abu Lahab. Jadi bila jumpa dengan Abu Lahab, dia tanya, wahai Abu Lahab, dia kata, mereka kan adik-beradik.
Ibn Abbas dengan Abu Lahab. Abu Lahab, macam mana keadaan kau? Macam mana keadaan kau? Abu Lahab kata apa? Macam ni lah dia kata, dalam keadaan diseksa oleh Allah SWT dalam neraka. Inilah keadaan aku diseksa oleh Allah SWT dalam neraka. Tapi dia kata, wahai Abbas, setiap hari Isnin malam dia kata Allah berikan pelepasan kepada aku. Dan yang keduanya, Allah akan terbitkan air daripada celah ibu jari dan telunjukku untuk diberi minum kepada. Beri minum. Allah terbitkan air di celah ibu jari dan telunjuk. Keluar daripada sini untuk diberikan minum. Lalu Sayyidina Abbas tanya, wahai Abu Lahab, dia kata, kenapa sampai begitu sekali Allah SWT berikan kelebihan kepada engkau? Lalu Sayyidina Abbas kata, Sayyidina Abu Lahab kata, aku diberikan kelebihan sedemikian kerana ketika lahir Muhammad dulu, aku rasa seronok sangat, sampaikan tahap aku memerdekakan Suwaibah. Lalu kelebihan seronok dan sampai memerdekakan Suwaibah itu, Allah bagikan aku pelepasan setiap hari Isnin. Aku tidak diazab oleh Allah, dan Allah akan terbitkan air di antara dua celah ibu jari dan telunjuk. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba bayangkan mak, cara Abu Lahab tu jahat tak jahat dia tu, engkar tak engkar, maksiat tak maksiat tu mak, sampai Allah cela Abu Lahab. Ada satu surah khas untuk celaan atas Abu Lahab dan isteri dia. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sampai tahap macam tu Allah cela di dalam Quran tapi masih lagi ada ruang Allah berikan. Kenapa? Semata-mata kerana rasa seronoknya dia Abu Lahab tadi atas kelahiran Nabi SAW, sampaikan dia memerdekakan Suwaibah. Cuba bayangkan kalau Abu Lahab tu sambut kelahiran Nabi pun macam tu besar, Allah berikan kelebihan, betah lagi kita. Itu sebabnya sambutan kelahiran Nabi ni, sehingga Sayyidina Abu Bakar bercakap, Sayyidina Umar ada kata-kata dia, Sayyidina Osman ada kata-kata dia, Imam Syafi'i ada kata-katanya bagaimana hukum menyambut kelahiran Nabi. Yang kita kata pula Nabi tak buat bid'ah, orang yang buat bid'ah. Tengok pula sahabat tu pun dalil juga, hujah juga. Jadi Suwaibah tadi bila jumpa saja Abu Lahab pun merdekakan dia. Ketika tu dia pun rasa seronok, mak dia pun berjalan. Dia pun berlari-lari kecil lagi pergi ke Kaabah mak. Rupanya dipanggil, tengok pandang, nampak Abdul Muttalib dalam keadaan tawaf ketika tu. Dia menyebutkan pusingan yang ketiga. Dia tawaf tu dalam keadaan pusingan ketiga tu, dikejar Abdul Muttalib. Suwaibah tu dikejar. Bila dikejar Abdul Muttalib tadi mak, tuan, dia kata tuan. Lalu Abdul Muttalib dalam keadaan tawaf tadi berhenti, dia pusing ke belakang. Dia tengok Suwaibah. Kenapa Suwaibah? Bila kata Suwaibah kata, wahai Abdul Muttalib, dia kata Aminah dah selamat melahirkan anak. Punya seronok, pertamanya dia seronok dengan Aminah melahirkan anak, dan dia teringatkan Abdullah, anak lelaki dia yang sangat disayangi tadi. Kemudian pula mak, dia teringatkan malam tadi Yahudi bercakap dengan dia bahawa akan lahirnya anak akhirat, malam ni akan lahir seorang anak daripada kalangan kamu, yang anak itu akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu sebabnya Abdul Muttalib dia tahu. Abdul Muttalib tahu, Abu Talib tahu yang bahawa Muhammad ni adalah seorang Nabi. Sayyidatina Aminah tahu. Bila dia tanya pula, lelaki ke perempuan? Suwaibah kata lelaki. Bila dengar je lelaki, ya Allah, lagi rasa seronok. Abdul Muttalib pun terus berjalan dengan Suwaibah tadi balik ke rumah Aminah. Bila diketuk pintu mak, buka pintu, tengok, tanya khabar Aminah. Aminah kata sihat. Tanya anak ada kat dalam. Dia bila buka pintu bilik tu mak, waktu itulah dalam keadaan Abdul Muttalib tu berdiri, bekas besi yang menutup tubuh Rasulullah yang keluar cahaya kuat tadi pecah. Bila pecah aja mak,
Ketika tu Rasulullah tu dalam keadaan baring tadi, bertentang matalah di antara mata Rasulullah SAW dengan mata Abdul Muttalib. Sehingga Abdul Muttalib kata, tak pernah aku rasakan apa yang aku rasakan pada hari ini sebelum ni. Dia kata, tak pernah aku rasa. Dan aku rasakan sangat-sangat sayang anak ni, dan aku rasakan anak ni sangat-sangat sayang pada aku. Itu sebabnya kelebihan ni, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah ni hanya ada dua. Dalam ulama Ta'ala sebut, ada dua saja manusia yang mendapat kelebihan Allah Ta'ala beri. Sesiapa sahaja yang melihat dia akan rasa sayang dan merasakan bahawa dia sangat-sangat sayang. Ada timbal balik. Kita biasa tengok baby, mak sayang tak? Sayang. Tapi kita rasa tak baby tu sayang kita? Tak rasa. Ni lagi pula kalau kita tengok baby kita agah-agah dia paling pula muka. Sedih rasa hati. Jadi yang pertamanya Rasulullah SAW, dan yang keduanya Nabi Allah Musa AS, dan ungkapan yang sama keluar daripada dua bibir Asiyah ketika tu. Bila dia tengok saja Nabi Allah Musa AS, dia kata, aku tak pernah rasa macam ni. Dia kata sebelum ni. Lalu dia kata, aku sangat-sangat sayangkan anak ni, dan aku rasakan anak ni sangat-sangat sayangkan aku. Ini kelebihan Allah Ta'ala beri. Hanya dua manusia saja di atas muka bumi. Yang terus Abdul Muttalib pun terus duduk. Dia ambil Rasulullah SAW di pangku. Waktu di bangku tu lah, mak. Dan kitab saja menyebutkan bahawa Allah SWT tidurkan Abdul Muttalib tadi. Di bangku saja dia pegang, dia tengok Rasulullah, selesai, sambil-sambil dia tengok Allah Ta'ala tidurkan dia. Waktu Allah SWT tidurkan Abdul Muttalib tu, Allah Ta'ala perintahkan Jibril supaya bawa ambil Rasulullah naik ke langit untuk dipersembahkan, diperlihatkan kepada seluruh penduduk langit, dan dibawa pusing ke seluruh penduduk bumi. Dan Sayyidina Jibril bawa Rasulullah tu naik ke langit. Daripada satu langit, langit pertama ditunjukkan, diperlihatkan kepada, Masya Allah, mereka ketika tu berselawat, mak. Seluruh penduduk langit berselawat ke atas Nabi SAW. Sebabnya waktu kelahiran Nabi SAW pagi itu, mak, kalau malam tadi senyap, pagi itu sebising-bising, sampaikan tahap udara angin pun bercakap-cakap. Binatang terjerit-jerit keseronokan ketika itu. Tidak ada satu binatang pun yang duduk senyap, tak ada. Rasa seronok. Naik langit pertama, kemudian diperlihatkan, naik pula langit kedua, diperlihatkan pada penduduk langit kedua, naik sampai langit yang ketujuh. Kemudian selesai diperlihatkan Rasulullah pada seluruh penghuni langit tadi, dibawa turun ke bumi pula, dipusing mak bumi tadi. Diperlihatkan kepada seluruh makhluk-makhluk Allah SWT yang ada di bumi. Dan mereka rasa seronok, sangat gembira atas kelahiran Nabi SAW. Kerana inilah yang dinanti-nantikan. Tidak ada saat detik yang dinantikan kecuali menantikan kelahiran Nabi akhir zaman. Sebabnya kalau kita ni, mak, tak adalah Nabi itu dalam hati kita, siapa kita? Cuba bayangkan, Allah SWT pernah tanya pada Rasulullah SAW, Wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ini? Wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan alam ini? Rasulullah bila Allah Ta'ala tanya ni, mak, dia malu. Kerana setiap ungkapan Allah kepada Nabi ni, pasti dia mengandungi ataupun menggambarkan betapa besarnya rasa kasih sayang, cinta Allah SWT kepada Nabi. Maka Nabi tertunduk malu. Bila Nabi tunduk malu, digeling, dia kata, aku tak tahu ya Allah, kata, hanya kau saja tu. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku jadikan alam ini kerana engkau, wahai Muhammad. Aku jadikan alam ini kerana engkau, wahai Muhammad. Rasulullah ketika tu bila dengar laki dia tunduk, rasa malu sangat dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala tanya lagi, wahai Muhammad, kau tahu tak kenapa aku jadikan kau? Kau tahu tak kenapa aku jadikan kau? Rasulullah dah tunduk malu, tiga terus digeleng, tak tahu ya Allah. Allah kata, aku jadikan kau kerana aku. Aku jadikan kau, wahai Muhammad, kerana aku. Cuba bayangkan, mak, ini bukan manusia agung, ini makhluk agung.
Kalau tak ada Nabi, mak, tak ada alam. Tak ada Nabi, tak ada alam. Bukan tak ada Nabi, tak ada manusia. Tak ada Nabi, tak ada alam. Alam takkan ada. Alam yang ada, mak, kerana Nabi. Alam ni apa, mak? Alam ni Allah, sesuatu selain daripada Allah. Allah selain daripada Allah. Arash Allah, Lauhul Mahfuz, syurga, neraka, malaikat, semua tu, mak, tu alam. Jadi keagungan sehebat mana pun makhluk Allah SWT tadi, seagung-agung arash Allah tu pun Allah jadikan arash itu sebab Nabi. Tu bayang, mak. Jadi kalau katalah tidak ada Nabi SAW tu dalam hati kita, mak, Masya Allah, sombongnya kita. Sombong, mak. Kita ni ada sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bawa pusing diperlihatkan makhluk semua dalam keadaan rasa seronok, rasa ta'ajub, rasa hormat. Sesuatu yang dinanti-nantikan tu yang bertepatan. Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami jadikan akan kau, dan tidak kami utuskan akan kau, wahai Muhammad, kecuali pembawa rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Nabi lahir tu, seluruh alam rasa kasih sayang keberadaan, kewujudan Nabi SAW. Tak ada satu pun yang tertinggal. Tidak ada satu pun yang melepasi daripada merasai hebatnya kasih sayang atas kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah selesai tadi, Jibril bawa balik. Dia letak balik semula ke pangku Abdul Muttalib tadi. Lalu Allah sedarkan semula Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun bangun, bawa Nabi SAW pergi semula ke Kaabah, sambung balik tawaf. Sambung semula tawaf tadi. Sampai selesai tawaf tadi, masuk semula ke dalam Kaabah. Dia masuk dalam Kaabah. Jadi ketika masuk dalam Kaabah itulah dia doa. Abdul Muttalib minta pada Allah. Di antara doa dia minta pada Allah, wahai Allah, jadikan anak ini manusia yang agung. Satu. Kemudian yang kedua pula, dia minta, Abdul Muttalib minta pada Allah SWT, wahai Allah, jadikan anak ini anak yang mulia. Itu yang dinamakan Muhammad. Yang nama Muhammad tu, mak, bila diisytiharkan kepada penduduk Mekah, siapa nama cucu dia kata, maka penduduk Mekah bila diberitahu oleh Abdul Muttalib Muhammad, apa itu Muhammad, dia kata. Kerana sebelum Nabi SAW itu tidak ada seorang pun yang memakai nama Muhammad tersebut. Tak ada. Baik dalam sirah kita baca, sampailah dalam tafsir pun kita baca, takkan kita jumpa dan mereka mengatakan bahawa nama Muhammad itu betul-betul Allah berikan kepada Nabi SAW. Sehingga sampaikan bila penduduk Mekah tanya saja pada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kata Muhammad, terkejut mereka. Kan satu benda yang pelik. Kerana sehebat-hebat nama ketika tu, Abdul Uzza tu nama-nama Tuhan Kaabah ketika tu. Jadi habis selesai doa tadi, mak, terus Abdul Muttalib pun balik serah pada Aminah. Jadi orang yang pertama menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah, Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha, bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama, mak? Ada dua riwayat. Satu riwayat kata Sayyidatina Aminah sempat susukan Nabi 3 hari, ada setengah riwayat kata 9 hari. Itu orang pertama yang menyusukan Nabi SAW. Kemudian yang kedua yang menyusukan Nabi SAW, iaitu Suhaibah. Jadi Suhaibah tadi, mak, lepas diberdekakan tu balik, lepas bonda susukan tadi, yang menyambung menyusukan tadi adalah Suhaibah. Kemudian sebelum daripada menyerahkan Nabi SAW ke bonda susuan dia yang dipanggil Halimatus Sa'diyah. Jadi sebelum pergi ke sana tu, mak, kan Nabi SAW tu dah gempar seluruh Mekah menyatakan ni bayi pelik. Jadi mereka tu sampai tahap setiap pagi, mak, ada orang akan datang ziarah Aminah kerana nak tengok bayi pelik. Setiap hari ada orang datang, ada perempuan yang akan datang menziarahi Aminah kerana nak tengok bayi pelik. Jadi di antaranya, mak, 3 wanita anak dara daripada Bani Sulaim. 3 anak dara. 3 anak dara ni maksudnya dia tak pernah kahwin. Dia datang ziarah Aminah kerana nak tengok bayi pelik.
Jadi masuk ke rumah, diduduk, tanya khabar Aminah, kemudian tanya daripada mana Bani Sulaim. Aminah tengok bayi pelik. Jadi terus Aminah serahkan kepada 3 orang anak dara tadi. Salah seorang tu ambil, dia pangku. Bila dia pangku, mak, Aminah kata, susukanlah. Jadi wanita 3 orang tadi, dia kata, macam mana kami nak susukan? Kami tak pernah kahwin. Mana ada susu? Mana ada susu, dia kata. Jadi Aminah kata, susukan. Berilah buah susu tu pada, suapkan. Jadi akhirnya wanita tadi buka dia punya tudung dia tadi, kemudian jubah selak, kemudian susu mak bila suap saja ke mulut Rasulullah SAW, 3 tumak susu keluar sebanyak-banyaknya sampai Rasulullah kenyang. Tu ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibu susuan ni. Kemudian diserah pula wanita yang kedua pun macam tu. Tu di antara ibu susuan Nabi. Kemudian serah pula pada wanita anak dara yang ketiga tadi pula, keluar susu sebanyak sampai Rasulullah kenyang. Itu di antara ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara lagi yang datang, mak, seorang wanita seusia 15 tahun. Dia datang nak tengok bayi pelik. Jadi bila dia masuk saja, dia jumpa dengan Aminah, tanya khabar Aminah, kemudian dia duduk, dia minta izin nak jumpa bayi pelik. Jadi Aminah pun serah pada dia tadi. Diserahkan pada wanita seusia 15 tahun. Serah pada Rasulullah tadi, dia pangku. Waktu dia pangku tu, mak, dia pangku-pangku, dia berdoa, minta pada Allah, wahai Allah, jadikanlah anak ini sebagai penemanku sehingga aku mati. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai penemanku sehingga aku mati. Siapa dia, mak? Siapa? Sayyidatina Khadijah. Masya Allah. Cuba bayangkan, mak, Sayyidatina Khadijah, dia tahu tak? Dia tahu tak si Nabi? Dia tak tahu. Dia tak tahu tu Rasul. Dia tak tahu apa akan berlaku. Sehingga kalau ulama sebut, mak, terbitnya doa daripada hati Sayyidatina Khadijah itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nak gambarkan perjalanan kelahiran Nabi, makhluk agung itu, mak, sampai tahap macam tu. Sampai tahap kelahirannya tu, isteri dia pun sambut kelahiran dia. Isteri dia yang agung tu pun menyambut kelahiran dia. Allah Ta'ala terbitkan dalam hati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ya Allah, jadikan anak ini sebagai peneman hidupku sehingga aku mati. Masya Allah. Cuba bayangkan, mak, betapa hebatnya perjalanan agung manusia agung. Sehinggalah sampai, mak, selesai, sampailah masa diserahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah. Jadi habis ke situ. Rasulullah pun membesar di Bani Sa'ad, sepatutnya 2 tahun. Kemudian sampailah usia 4 tahun, kerana barakah yang ada pada Nabi dan rasa cinta yang sangat tinggi dalam diri Halimah dan keluarganya. Sebelah rumah tu pula, sebelah rumah Halimah tu, mak, ibu susuan, rumah ibu susuan kepada Hamzah. Jadi Hamzah kan bapa saudara Nabi. Jadi Hamzah tu pun menyusu dekat sebelah jiran rumah sebelah di Bani Sa'ad. Itu cuba bayangkan, mak, hebatnya perjalanan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya peringatan demi peringatan ini bukan hanya sekadar memperingati, tetapi kita nak cuba menanamkan dan juga membina rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan benda main-main. Bukan benda main-main, mak. Nak tanamkan. Itu sebabnya doa, minta sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, letakkan pada hatiku ini, ya Allah, Engkau, dan juga letak dalam hati ini, ya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terbitkanlah rasa cinta dalam hati ini, mak.
Sebab dunia ni tak ada nilai. Syurga tak ada nilai, dunia tak ada nilai, akhirat tak ada nilai kalau tak ada Nabi. Sebabnya sepupu Nabi SAW, Sayyidina Ja'far bin Abu Talib, betul Sayyidina Ja'far bin Abu Talib satu hari pergi ke satu peperangan dalam keadaan dia berpuasa. Dia pergi satu peperangan dalam keadaan puasa, jadi dalam perang tu dia perang sungguh-sungguh sampaikan tidak ada satu tempat di tubuhnya kecuali luka bekas tusukan pedang, sehingga akhirnya Sayyidina Ja'far tadi syahid. Akhirnya syahid. Jadi atas syahidnya Sayyidina Ja'far tadi, Allah nak muliakan Sayyidina Ja'far tadi, Allah perintahkan kepada malaikat bawa Sayyidina Ja'far pergi masuk ke dalam syurga, supaya bila sampai masa berbuka, dia dapat berbuka dalam syurga. Jadi dibawa masuk, malaikat bawa Sayyidina Ja'far pergi masuk ke syurga untuk berbuka dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, Sayyidina Ja'far boleh tanya apa? Di mana Rasulullah? Di mana Muhammad? Lalu malaikat kata tidak ada Muhammad dalam syurga ni. Muhammad masih lagi berada di dunia. Apa kata Sayyidina Ja'far? Sayyidina Ja'far kata, apalah adanya nikmat di dalam syurga tanpa Muhammad? Pulangkan aku ke dunia, balikkan aku ke dunia, dia kata. Tak ada nilainya syurga tadi kalau tidak ada Muhammad. Mak cuba bayangkan betapa hebat, besarnya rasa cinta dalam diri Sayyidina Ja'far, sampaikan syurga yang hebat tu, nikmatnya yang hebat syurga Allah Ta'ala sediakan tadi itu pun tidak ada nilai kalau tidak ada Rasulullah. Itu sebabnya jangan hanya semata-mata ya Allah masukkan aku dalam syurga, ya Allah masukkan, tak ada apa-apa nilai. Kalau masuk syurga sekalipun tak dapat duduk bersama Nabi SAW, maka syurga itu tidak ada nilai. Itu sebab minta pada Allah, minta sangat-sangat pada Allah supaya Allah jadikan lidah kita ni lidah yang sentiasa berselawat ke atas Nabi, jadikan hati kita hati yang senantiasa mengingati Nabi SAW. Dan setiap permintaan kita itu tidak ada permintaan kecuali permintaan yang akhirnya kembali kepada Nabi SAW. Kerana dunia tak ada nilai, akhirat pun tidak ada nilai, syurga yang hebat nikmatnya pun tak ada nilai kalau tidak dapat bersama Nabi SAW. Tak ada Allah, tak sungguh-sungguh. Semoga kita semua dapat merasai rasa cinta bersama dengan Nabi SAW, rasa cinta kepada Allah SWT, dan dapat bersama dengan Nabi besok di akhirat. Kalau di dunia kita tak dapat bersama tubuh, dan kita harapkan tubuh kita dapat bersama dengan jasadnya besok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah Ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan rasa cinta yang benar-benar dalam diri kita kepada Allah SWT, rasa cinta yang benar-benar dalam diri kita kepada Nabi SAW. Dan jangan sampai Allah Ta'ala berikan pada dua tangan kita sesuatu yang menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah, dan Allah berikan setiap sesuatu itu pada dua tangan kita, pasangan kita dan keturunan kita, sesuatu yang menjadi sebab untuk semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita dekat dengan Nabi SAW. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat, dan dipelihara daripada azab neraka Allah SWT. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu diplomasi. Mohon maaf di atas segala salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita memanjatkan tasbih kafarat subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.